Anda boleh muat turun latihan melalui pautan yang diberi di bawah video ini. Terima kasih. Aplikasi pembezaan. Kecurunan tangen kepada satu lengkung pada titik yang berlainan. Sekarang kita dalam bahagian subtopik aplikasi pembezaan tetapi di dalam bahagian persamaan tangen dan normal. Okey, kecurunan tangen. Kecurunan tangen kebiasaannya cikgu menggunakan kalau sekiranya diberi fungsi f, jadi kecurunan tangen adalah f prime ataupun pembezaan peringkat pertama di mana x kuasa 2 akan jadi 2x, positif 2x akan jadi positif 2 dan negatif 3 jadi kosong, tiada apa-apa. So sebenarnya f prime x ini sebenarnya adalah kecurunan tangen. Dia adalah kecurunan tangen. Okay. So setiap kecurunan tangen untuk setiap titik adalah berbeza-beza. Contoh, cikgu cari titik cikgu cari titik sini. Okey, cikgu cari titik di sini. 1/25. Mana kita cari 1/25? Contohlah. Sini 5. 1/2. So kat sini cikgu tunjuk contoh. Okey, daripada sini cikgu boleh panggil dia, kita boleh panggilkan dia adalah fungsi kecurunan. Ini pun kita boleh panggil fungsi kecurunan. Okey, fungsi kecurunan. Tetapi apabila nilai x digantikan, contoh cikgu cari macam ni. Okey, contoh di sinilah titik sini. Titik 1, 0. Okey, apabila x sama dengan 1, okey, bermaksud kita punya kecurunan tangen adalah 2, kita gantikan x1. Okey, jadi kita akan dapat 4. Okey, apabila kita punya kecurunan tangen tidak digantikan x, kita boleh panggil dia fungsi kecurunan. Tetapi apabila dimasukkan nilai x, kita terus panggil dia kecurunan tangen. Okey, kecurunan tangen contohnya, kalau dia berbentuk positif, kecurunan tangen berarti garisan tangen kita ni bernilai negatif dan dia condong ke kiri. Dia condong ke kiri ataupun bermaksud dia naik ke atas lah, macam begini. Okey, tangen ni sebenarnya adalah satu titik, satu garisan yang menyentuh satu titik pada lengkung, sebarang lengkung. Okey, contoh lagi satu. Cikgu nak letak ni lah garisan yang kedua, tangen ni. Tangen yang di sini. Ini tangen. Dia menyentuh pada negatif 3, 0. Contoh Okey, apakah kecurunan tangen garisan hijau apabila melalui negatif 3, 0? Kita tahu fungsi tangen, okey, fungsi kecurunan adalah 2x tambah 2. Jadi, apabila x sama dengan negatif 3, kita dapat kecurunan tangen negatif 4. Maksudnya dia menurun. Okey, condong ke kanan. Okey. Jadi, bila dia menurun, negatif. Bila dia menaik, akan jadi positif. Inilah contoh. Ingat ya, tangen, garisan tangen adalah satu titik yang melalui adalah satu garis yang melalui satu titik yang menyentuh pada kecurunan. Pada lengkung. Okey. Ini contohnya. Contoh 1. Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung y sama dengan 2x tambah 1/x kuasa 2 dan titik-titik A, B dan C yang terletak pada lengkung itu. Okey, soalan A, cari dy dx. Okey, dy dx. Cikgu dapat ni y. Ingat, kita tak boleh bezakan kalau x ada di bawah. Jadi cikgu ubah macam ni lah. X berada di atas. Bila X berada di atas, barulah kita boleh cari yang pertama dy dx. 2x akan jadi 2.
positif 1 ni tak ada nombor ni, maksudnya 1, jangan lupa positif 1 darab negatif 2. Negatif 2x, negatif 2 darab 1, negatif 3. Okey, ini adalah ungkapan bagi dy dx. Kalau cikgu positifkan semula. Okey, tada. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya ya. Soalan A2. A2. Kecurunan bagi tangen bagi lengkung pada setiap titik. Okey, pada setiap titik. Cikgu ada berapa titik ni? Titik A, B dan C. Okey. Titik A 1, 5 dengan 5. B 1, 3. C 2. 4, 1 per 4. 17 per 4. Okey, jadi kita nak cari apakah kecurunan untuk setiap titik. Jadi kita gantikanlah saja. Dekat sini gantikan nilai X. Jadi kita kira-kira kita akan dapat negatif 14. Ini pula kita akan dapat kosong. Okey, jadi soalan B, ungkapkan untuk setiap titik ABC, nyatakan kecurunan tangennya pada lengkung itu. Nyatakan keadaan kecurunan. Okey, tengok ya. Dekat sini, pada titik A, kita punya nilai adalah negatif 14. Negatif 14 ni adalah lebih kecil daripada kosong. Okey, bila lebih kecil dari kosong, kecurunannya adalah negatif dengan garis tangen condong ke kiri. Maksudnya dia menurun begini, condong. Okey, dia menurun. Okey, kalaulah kita punya titik tangen kita kosong, maksudnya kecurunan adalah sifar dengan garisan tangen adalah mengufuk. Okey, sifar. Okey, apabila nilai positif ni maksudnya lebih besar daripada kosong. Okey, bermaksud kecurunannya adalah positif, garis ni condong ke kanan, naik ke kanan. Okey, maksud garis lurus kita ke kanan, menaik, menurun, biasa. Okey, itu adalah contoh-contoh keadaan kecurunan. Persamaan tangen dan normal kepada satu lengkung pada suatu titik. Ini contoh ya adik-adik, ini contoh. Okey, cikgu dah terangkan mula-mula tadi. Persamaan tangen berlaku apabila satu garis lurus yang menyentuh satu titik pada satu lengkung. Contoh cikgu bagi ni titik Cikgu letaklah titik ni 1, 2. Okey. Ini juga kita panggil titik pusingan. Ini juga kita panggil turning point. Titik pusingan sama ataupun contact point. Okey, ini kita panggil garisan tangen. Okey, tetapi apabila satu lagi garis lurus yang melalui pada titik yang sama tetapi secara berserenjang ataupun perpendicular pada titik yang sama ya, secara berserenjang, ini kita panggil normal. Okey, apa hubungan tangen dengan normal apabila dia perpendicular ataupun berserenjang? Jangan lupa, okey, jangan lupa di mana kecurunan tangen darab dengan kecurunan normal kita akan dapat negatif 1. Okey, ini macam geometri koordinat yang kita belajar semasa tingkatan 4. Okey, so contoh. Okey, contoh jangan lupa ya. Okey, jangan lupa kalaulah kecurunan tangen cikgu 2, okey, kecurunan normal berapa? Cikgu buat Kalau kecurunan tangen negatif 1/4, kecurunan tangen 3/5. Contoh kita refresh balik macam video cikgu yang sebelum ni. Okey, contoh. Okey, kalau 2, kalau sini positif, sini negatif. Kalau 2, 1/2 jawapan dia. Kalau ni negatif, positif. Kalau 1/4, 4. Dia terbalik tau. Positif, negatif, 3/5, 5/3. Negatif, positif, 4/3, 3/4. Lebih senang. Senang nak cari persamaan tangen atau normal. Okey? Itu jangan lupa macam mana nak cari persamaan tangen dengan normal.
Okey, ingat yang ini. Cari persamaan tangen dan normal kepada lengkung fungsi yang diberi pada titik 25. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, kita tahu, kita pernah belajar graf kan? Tak perlu pun lukis graf sebenarnya. Ni cikgu saja nak lukis bagi nampak Okey, x kuasa 3, kubik. Cikgu buat disebabkan dia positif kan? Positif dia naik ke atas lah contoh. Okey. Contoh. Okey, sekarang cari persamaan tangen dan normal pada lengkung ni pada titik 25. Okey, 25. Okey, apa-apa pun kita cari kecerunan tangen. Okey, kecerunan tangen. Cikgu keluarkan dulu fungsi kita. Okey, kecerunan tangen adalah dy dx. dy dx adalah kecerunan tangen. X kuasa 3, jadi 3x kuasa 2 tolak 4x. Okey, pada titik 25. Di mana x kita 2. Kita gantikan. Jadi kita dapat kecerunan tangen kita berapa? Ya, kita dapat kecerunan tangen kita bila kita gantikan 2, kita akan dapat 4. Okey. Jadi, adik-adik ingat kalau kecerunan tangen 4, berapa kecerunan normal? Kalau sini positif, sini negatif. Kalau 4, 1/4. Kan senang. Okey, nak cari persamaan tangen dan normal. Okey, cikgu pecahkan. Persamaan tangen. Persamaan normal. Apa yang perlu ada untuk membuat persamaan? Ingat, kena ada kecerunan tangen 4 melalui titik 25. Kecerunan normal kita dah ada negatif 1/4 melalui titik yang sama. Jadi kita menggunakan formula apa adik-adik? Okey, ya, jangan lupa y sama dengan mx plus c. Ada banyak cara. Ada banyak formula tapi cikgu suka y sama dengan mx plus c. Okey, so daripada sini kita gantikanlah y kita 5, m kita 4, x kita 2 tambah c. Jadi kita akan dapat c negatif 3. Okey, jadi daripada sini y sama dengan 4x tolak 3. Inilah persamaan tangen. Normal pula, gantikan saja. X kita 2 tambah C. Okey, jadi C cikgu adalah C cikgu adalah 11/2. Betul kot ya, 11/2. Okey. Jadi masukkan semula dalam persamaan. Yes, siap sudah. Okey, takut tak ni. Persamaan. Okey, beginilah cara nak cari persamaan tangen dan persamaan normal. Contoh 3, menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen dan normal. Raja di sebelah menunjukkan sebatang jalan raya yang boleh diwakili oleh lengkung Y. Kumar memandu keretanya di jalan raya itu. Oleh kerana hujan, jalan tersebut menjadi licin dan menyebabkan Kumar tersasar di titik A. Lalu mengikut laluan AB yang merupakan garis tangen Y sama dengan 2x tolak C kepada jalan raya itu. Cari A. Koordinat A. Okey, koordinat A kita tak tahu, jadi cikgu letak X, Y. Dan nilai pemalas C. Okey, mula-mula kita nak cari koordinat A. Dia dah bagi lengkung. Apa yang perlu kita buat? Okey, jadi di sini. Okey. Di sini cikgu apa-apa pun cikgu dah ada persamaan Y. Cikgu cari dulu dy dx iaitu fungsi kecerunan. Okey, fungsi kecerunan. Okey, ini lengkung. Okey, ini lengkung Lengkung, bila kita bezakan persamaan lengkung, kita akan dapat kecerunan tangen. Jadi cikgu cari dulu. Y sama dengan
Jadi cikgu cari kecerunan tangent. 1/2 darab 2 akan dapat 1, akan jadi X tolak 2. Ini adalah kecerunan tangent. Bukankah dia kata persamaan tangent ini? Persamaan tangent dia dah bagi. Jadi apakah persamaan tangent kita? 2. Bukankah ini kecerunan tangent, ini kecerunan tangent? Okey. Jadi kita samakan. X tolak 2 ini kecerunan tangent, ini garisan tangent. Tangent ni adalah 2. Jadi kita dapatlah 4x kita. Begitu. Okey, so sekarang kita nak cari 4. Okey, ni dah 4 Ni 4. Macam mana kita nak dapat y? Okey, apabila x 4, berapa y? Okey, kita cari persamaan yang sama. Kita gantikanlah semula. X sama dengan 4 tu dalam persamaan yang pertama. Kita gantikan semula. Begini. Jadi, kita akan dapat berapa y? Kita akan dapat 2. Jadi, kita berjayalah mendapat titik A. Jangan lupa tulis semula titik A. Titik A adalah 4, 2. Tara. Okey, untuk mencari nilai C. Okey, disebabkan kita dah tahu koordinat A adalah 4, 2. Okey, bukankah garisan tangent melalui 4, 2? Okey, garisan tangent saya salin balik ya. Okey, ini untuk B. Bukankah tangent adalah Y sama dengan 2X tolak C? Bukankah ia melalui titik 4, 2? Jadi cikgu gantikan semua. 2. Daripada ni kita dapat C. Okey, C sama dengan 6. Tada! Senang kan? Okey adik-adik, itu sahaja contoh-contoh yang melibatkan aplikasi pembezaan dalam bahagian persamaan tangent dan normal. Okey, untuk aplikasi pembezaan yang lain, temui cikgu di video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.